Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, dan selamat pagi. Okay, so untuk hari ni cikgu akan bincangkan dalam tajuk perkembangan model atom. Okay, iaitu dalam topik 2.2. Okay. So kita lihat daripada rujukan nota. Okay, so yang pertama dalam perkembangan model atom ni, yang pertama cikgu nak awak lihat iaitu bagi zarah sub atom. So yang minggu lepas kita belajar adalah jenis zarah yang cikgu kata awak kena ingat jenis zarah 3 atoms, ion, molekul. So untuk yang hari ni berkaitan dengan zarah sub atom melibatkan proton, neutron dan juga elektron. Okay, ataupun nak mudah ingat kat situ awak ingat ialah EPN ataupun PEN. Okay, EPN atau PEN. So menunjukkan E adalah elektron, P adalah proton, N adalah neutron. Okay, so itu bagi zarah subatom. So kemudian kita tengok bagi ciri-ciri zarah subatom. Okay, untuk ciri-ciri zarah subatom kat sini melibatkan yang mana tadi proton, elektron, neutron. Yang tadi Cuk kata kuncinya awak ingat PEN. Okay, untuk zarah subatom sekali lagi. Okay, proton, elektron, neutron. Okay, yang mana perlu awak ingat simbol senang je. Ingat huruf kecil PE, P untuk proton, E untuk elektron, N untuk neutron. Dan untuk charge awak ingat proton, charge ni adalah positif. Elektron awak ingat negatif, manakala neutron adalah neutral. Okay, so untuk proton, so awak ingat senang P iaitu positif. Okay, elektron ingat negatif. Ini kata kunci dia N dengan E ni. Negatif. Okay, neutron awak ingat Ne, neutral. Okay, neutral atau no charge, tiada charge. Okay, kemana kedudukannya kat sini awak ingat yang mana proton ni kedudukannya adalah di dalam nukleus. Okay, proton ni adalah di dalam nukleus. So kalau cikgu buat bulat kat sini, so maksudnya di dalamnya ni, so di dalam nukleus terdapatnya proton. Kemudian di bahagian luarnya adalah elektron. Dan tadi di dalam dalam nukleus juga tadi mengandungi P dengan E iaitu proton dan neutron. Boleh dapat? Sekali lagi cikgu ingat, awak mesti ingat, kita kat sini, nukleus, so di dalam nukleus ni, awak ingat di dalamnya mesti ada proton, dan juga neutron. Kemudian luar daripada nukleus, yang mana ada petala, itu terletaknya elektron. Itu yang pertama. So kita tengok soalan yang pertama, soalan 9. Yang mana Raja 9 menunjukkan satu model atom. So kat sini kita dah tahu tadi. Yang mana Y ni adalah, kat sini dia tanya Y ni apa? Dan X apalah, apa? Maksudnya X kat sini awak tengok dia dah tanda kat situ sebagai E dan dia terletak di petala. So yang ni cikgu minta seorang, sekejap so cikgu minta Amira. Amira boleh tak jawab? Amira, berdasarkan model atom ni Mira. So di bahagian tengah ni Y ni apa? Nukleus. Good. Y nukleus, manakala X ni adalah? Elektron. Good. So tadi Mira, dalam nukleus tadi mengandungi apa? Proton di dalam nukleus tadi mengandungi proton dan? Neutron. Proton dan neutron. Good. Pelajar. So cikgu nak yang tu awak kalau yang dah buat terus tanda right, yang belum awak tuliskan Y kat sini adalah nukleus. Sekejap. Y kat sini adalah nukleus. Manakala X kat sini adalah elektron. So ingat di mana yang tadi Cuk kata di dalam nukleus, awak ingat dalam nukleus dia mengandungi P dengan N tadi, proton. Proton dan neutron. Yang mana tadi proton charge-nya adalah positif, NEUT
Okay, positif, manakala neutron no charge. So ingat tu, kedudukan yang tadi Syuk kata yang perlu awak ingat dalam nukleus ni sangat penting. So dalam nukleus ada P dan N, proton dan neutron. Okay, luar daripada nukleus, elektron. Okay, kemudian kita tengok soalan kedua B. Okay, iaitu zarah subatom yang terlibat dalam tindak balas kimia. So kat sini bila melibatkan zarah subatom, okay, gariskan dulu. Ini dia cikgu nak awak gariskan dulu zarah subatom. Kalau zarah subatom, okey cikgu nak siapa kat sini? Anis cuba jawab, zarah subatom mesti jawapan awak apa? Sama ada apa? Tiga pilihan. Okey, tak ada. Okey, cikgu minta Intan. Okey, Intan boleh jawab, boleh respon tak Intan? Untuk zarah subatom. Okey, kalau zarah subatom tadi dia ada 3 pilihan. P tadi adalah? Proton, P neutron, elektron. Okey, good. Proton, neutron, elektron. Okey, so sekarang ni yang mana yang terlibat dalam tindak balas kimia? Okey, Intan. Yang mana agaknya yang terlibat dalam tindak balas kimia? Okey, cikgu bagi kata kuncinya yang ada cas negatif tadi. Yang bercas negatif tadi, apa agaknya jawapan dia? Yang ada cas negatif tadi? Okey, tengok balik yang cas negatif tadi, iaitu? Okey, apa dia Intan? Okey, good, elektron. Okey So awak ingat kat sini, yang mana yang terlibat dalam tindak balas kimia iaitu elektron. Okey Dan untuk soalan C, jenis zarah subatom. Ni yang tadi cikgu dah sebut tadi. Jenis zarah subatom yang ada di dalam Y. Di dalam Y. So kat sini tadi kita dah tahu dah jawapannya ialah okey, tuliskan iaitu proton dan neutron. So yang ni gariskan apa yang soalan minta ni awak gariskan. Okey, so penting gariskan dulu kata kunci pada soalan tu, apa soalan nak. So kalau kat sini dia minta jenis zarah subatom. So kalau jenis zarah subatom, pilihan jawapan awak mesti EPN atau PEN. Maksudnya elektron, proton, neutron. Tapi kalau macam soalan minggu lepas yang kita bincang, kalau ditanya jenis zarah sahaja, mesti jawapan ni adalah AIM, iaitu atoms, ion dan molekul. Okay? So kat sini cikgu nak awak tuliskan jawapannya untuk jenis zarah subatom kat sini adalah proton dan neutron. Okay, so cikgu harap jelas untuk subtopik yang pertama. Okay, so yang ni dah siap. Okay, so awak tikkan tanda right Okay, kemudian kita tengok pada perkembangan model atom. Okay, dalam perkembangan model atom ni nanti cikgu minta awak buat ringkasan lah. Okay, kat sini pun nota ni dah ringkas. So yang dalam buku teks tu pun dah ada. Okay, so yang pertama kita tengok. Model yang pertama dalam perkembangan model atom bermula dengan John Dalton. Okay, yang mana dia perkenalkan dengan model atom, yang mana kat sini atomnya sangat kecil dan tidak boleh dibelah bahagi dan atomnya adalah sfera. Okay, itu yang pertama. Tengok daripada gambar kat sini Kemudian model iaitu untuk yang kedua, saintis yang kedua iaitu J.J. Thomson, okey, yang mana dia perkenalkan tentang elektron, okey, iaitu atom adalah sfera yang bercas positif mengandungi zarah bercas negatif. Ini dia yang mana dia mengandungi zarah bercas negatif yang mana dikenal sebagai elektron. Ini yang jumpa adalah J.J. Thomson. Okey, diikuti dengan Ernest Rutherford. Okey, Ernest Rutherford yang ni dia jumpa iaitu proton yang mana nukleus mengandungi nukleus mengandungi proton, nukleus mengandungi proton dan dikelilingi oleh awan elektron. Itu perkembangannya. Yang mana proton zarahnya adalah bercas positif dalam atom. Dan seterusnya, saintis seterusnya yang keempat iaitu Niels Bohr. Okay, yang kat sini dia perkenalkan tentang petala. Kita sebut sebagai petala elektron. Iaitu elektron bergerak, ni dia cikgu nak awak gariskan. Elektron bergerak dalam petala. Kita panggil ni petala. Nampak? So kalau dalam sistem suria, kita anggapkan ini adalah sebagai matahari yang mana ini adalah bumi.
Okay, bumi mengelilingi matahari pada orbitnya. Dalam struktur kat sini kita kaitkan ini adalah tadi nukleus, yang mana ni adalah elektron. Okay, yang mana tadi elektron bergerak dalam petala mengelilingi nukleus dan berjarak tetap dari nukleus, dan petala tadi berbentuk bulatan. Dan akhir sekali, okay, saintis yang seterusnya adalah James Chadwick, yang mana atom mengandungi zarah neutral, okay, dalam nukleus yang di mana dikenali sebagai neutron. Okay, dan nukleus mengandungi, ini dia, nukleus mengandungi proton dan neutron dengan pergerakan elektron. Dan mana jisim neutron tadi sama dengan jisim proton. Okay, so yang ini yang kita akan guna pakai dalam struktur atom tadi, iaitu yang mana kat sini nukleus, di mana dalam nukleus mengandungi proton dan neutron, dan di luarnya adalah elektron. Okay, so seterusnya cikgu terus pergi kepada, okay, so nanti sekali lagi untuk perkembangan model atom ni cikgu minta awak buat ringkasannya lagi untuk memudahkan awak mengingat saintisnya dalam perkembangan model atom. Bermula tadi John Dalton, J.J. Thomson, Ernest Rutherford, okay, Niels Bohr dan James Chadwick. Okay, kita terus pergi kepada struktur atom. Okay, cikgu minta awak rujuk daripada nota tu pada muka surat 25, modul dia. Okay, so pertama kita tengok dalam struktur atom, kita lihat dulu maksud bagi nombor proton. Okay, so nota awak dah buat, nanti kat sini cikgu just bincangkan sekali lagi ringkasan dia. Untuk maksud nombor proton bermaksud bilangan proton dalam, di dalam nukleus sesuatu atom. Ni dan mana yang ni melibatkan atom neutral, gariskan atom neutral. Maksudnya bila atom neutral dia tak ada charge. Maksudnya dia bukan charge sama ada positif atau negatif so maksudnya dia no charge, tiada charge. Okay, so kita lihat yang mana nombor proton ni sama dengan bilangan proton, okay, sama dengan bilangan elektron. Ini kena tahu. Nombor proton, okay, sekali lagi nombor proton sama dengan bilangan proton sama dengan bilangan elektron. Ataupun awak nak senang ingat, E is equal ataupun P is equal to E. Maksudnya protonnya sama dengan elektron. So nanti contoh kalau dia bagi contoh nombor protonnya 10, bermaksud bilangan protonnya pun 10, bilangan elektronnya pun 10. Okay, nanti kita akan tengok pada soalan. Okay. Yang kedua untuk maksud bagi nombor nukleon. Okay, bagi nombor nukleon, okay, cikgu minta tolong hafal maksud-maksudnya kat sini. Jumlah, okay, jumlah bilangan proton dan neutron, okay, di dalam nukleus atomnya. Maksudnya nombor nukleon ni yang mana? Kalau kita tengok daripada struktur atom tadi yang di bahagian nukleus, di dalam nukleus yang mana dia ada proton dan neutron. Okay, so sekali lagi nombor nukleon bermaksud jumlah bilangan proton dan neutron di dalam nukleus. Okey, dan hubungan dia, okey, kat sini untuk nombor nukleon, okey, nombor nukleon bersamaan bilangan proton tambah neutron. So kalau nak cari neutron, okey, so ubah aja formula ni. Nombor nukleon tolak bilangan proton. So ni tak ada masalah, senang aja. Okey, kita tengok soalan dia. Okey, kita tengok soalan 10. Okey, soalan latihan 10. Okay, yang mana dia dah bagi? Okay, atom ni dia bagi atom beryllium, oksigen, aluminium dan fosforus. Okay, so tengok kat sini. Beryllium dengan simbolnya Be. Okay, so macam mana kita nak tengok sebenarnya ini semua unsur ni ada dalam jadual berkala. Okay, so kalau kat sini dia dah bagi dah nombor protonnya 4. Okay, kita tengok beryllium dulu Okay, nombor nukleonnya 9. Okay, soalan ni cikgu minta seorang respon. Okay, cikgu nak. Okay, John boleh jawab tak? Okay, John cuba jawab. Untuk beryllium, okay, berapa bilangan proton? 4. Okay, good. 4. Okay, berapa bilangan neutron? 5. 5. Okay, bilangan elektron? 4. Okay, good. Betul. So kat sini awak kena tahu apa yang point dia tadi yang kita dah bincangkan. Nombor proton sama dengan bilangan proton sama dengan bilangan elektron. Maksudnya kalau
bagi atom yang neutral maksud cikgu neutral ni maksudnya no charge, tak ada charge, nombor proton, bilangan proton dan bilangan elektronnya sama. Okey, kemudian nak cari tadi neutron, senang aja. Nombor nukleon 9 tolak dengan nombor proton 4. Okey, kita pergi soalan kedua oksigen. Okey, Iman. Okey, Iman cuba jawab untuk oksigen. Okey, berapa bilangan proton? Okey, Iman. 8. Okey, good. 8. Okey, berapa bilangan neutron? Okey, berapa Man bilangan neutron? 8. Okey, good. 8. So, cara dia macam ni tadi. Nombor nukleon tolak. Tolak Nombor dengan nombor proton. Okey, good. Dan berapa juga bilangan elektron untuk oksigen? Kat 8. sini. Okey, good. Okey, tahniah Okey, betul. Okey, next. Cikgu minta Daniel. Okey, Daniel untuk aluminium. Okey, Daniel boleh respon? Okey, berapa Daniel bilangan protonnya? Bilangan proton. Ya, Sekejap bilangan proton. Kata kuncinya ingat tadi, nombor proton sama dengan bilangan proton, sama dengan bilangan elektron. Cikgu dah highlightkan tu. 13. So, okey, kalau kat sini dia bagi nombor proton 13, automatik bilangan protonnya pun 13. 13. Okey, pandai. Okey, next. Bilangan neutron? 14. Okey, maksudnya 27 tolak? Tolak 13. Okey, good. Betul. 27 tolak 13. Kita dapat jawapannya 14. Okey, betul So, hafal formula tu. Senang aja. Dan akhir sekali bilangan elektronnya? Berapa? 13. Okey, good. Sama Tahniah. dengan proton. Okey, good. Tahniah. Okey, next. Cikgu minta yang respon selepas, sekejap Okey, selepas, okey, Danish pula. Boleh? Okey, Danish cuba respon untuk fosforus. Bilangan proton 15. Okey, good. 15. Bilangan neutron 16. Okey, good. 16. Maksudnya 31 tolak berapa tadi? 15 kan? Okey, dan untuk yang elektron 15. okey, tahniah okey, betul. Okey, so senang kan? So yang ni memang mudah, cuma cikgu minta daripada formula ni awak fahamkan. Okey, awak dah boleh jawab soalan ni. Okey, kita pergi pula latihan 11. Okey, latihan 11 cikgu minta Hanan. Hanan boleh respon? Hanan boleh respon? Okey, good. Okey, Hanan. So sekarang awak tengok. Kalau kita tengok sekarang ni dalam struktur atom, okey, bagi lithium. Okey, so cikgu nak awak cuba namakan. Ni tadi lithium Okey, so yang mana simbol negatif ni? Bercas negatif apa dia, Hanan? Elektron. Okey, good. Elektron. Okey. So tadi awak ingat yang mana berada di petala, okey, petalanya itu adalah elektron. Okey, so ingat tu, itu adalah elektron. Okey, manakala yang mana ini adalah nukleus, di dalam nukleus ni awak ingat dia mengandungi proton dan neutron. Okey, so Hanan, yang positif tu apa? Proton. Okey, positif tu adalah proton. Okey, good, betul. Manakala yang tak ada charge atau neutron? Neutron. Okey, neutron. Okey, good. Tahniah Okey, so yang tu adalah neutron. Okey, pelajar. So cikgu nak awak ingat tu, kalau dalam zarah subatom, pilihan jawapan awak tadi mesti 3 yang cikgu kata, PEN atau EPN. Mana EPN ni adalah elektron, proton, neutron. Elektron charge sekali lagi negatif, ingat ejaan ni, Ne, negatif. Okey, proton ingat depan positif, neutron neutral. Okey, atau no charge, tiada charge. Okey, kita pergi pada soalan seterusnya. Okey, soalan 12. Okey, rajah 12 menunjukkan susunan elektron bagi atom beryllium. Okey, dia dah bagi ni dia bagi susunan pula. Okey, susunan ni cikgu belum terangkan tapi tak apa. Kita cuba jawab dulu. Okey, so kat sini sebenarnya ni adalah nukleus. Okey, so dia dah bagi dah simbol kat sini. Okey, ni adalah proton dan satu lagi neutron. So kat sini awak boleh kira sebenarnya. Okey, dia dah bagi kat sini untuk soalan nombor proton beryllium ialah 4.
Okey, apakah yang dimaksudkan dengan nombor proton? Okey, yang tu salin balik daripada maksud tadi. Okey, salin balik daripada maksud. Okey, iaitu cikgu minta okey Hanan boleh offkan speaker. Okey, cikgu nak Balkis, Afiatul Balkis. Okey, maksud sekali lagi bilangan tak boleh. Okey, tak boleh respon. Okey, tak Boleh. Oh, boleh. Okey, good. Ingatkan tak ada. Okey, bilangan Proton di dalam suatu atom. Okey, good. Bilangan atom, bilangan proton yang terdapat di dalam nukleus. Okey, good So tuliskan di dalam nukleus sesuatu atom. Okey so cikgu nak tuliskan. So bila dia tanya apakah maksud nombor proton? Okey, bilangan proton yang terdapat di dalam nukleus sesuatu atom. Okey, kat sini Balkis boleh jawab berapa bilangan proton? Tengok daripada gambar ni pun dah tahu. Kat sini 4. Okey, betul 4. Okey, bilangan protonnya 4. Sebab awak kena tengok kat sini sebab elektron dia ada 4. Sebab kita tengok yang ni, pangkah ni 1, 2, 3, 4. Cikgu ulang sekali lagi macam nak kenal ni. So ini yang daripada elektron tadi 1, 2, 3, 4. So kat situ 4 elektron. Elektron pun automatik 4, betul? So neutron. Neutron dia 5. Dan kat sini berapa bilangan ataupun nombor nukleon? Kira ni ada berapa? 1, 2 ataupun 5 tambah 4. Jadi? 9. Good. Tahniah Balkis. Pelajar. So senang kat sini cikgu nak awak tahu. Kalau dibagi dalam gambar rajah, so tengok simbol. Ataupun tengok yang ni. So yang ni adalah yang dekat petala ni elektron. Ni elektron. 1, 2, 3, 4. Itu elektronnya. Kemudian proton. 1, 2, 3, 4. Neutron. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau dia nak nombor nukleon, ingat hasil atau jumlah bilangan proton dan neutron di dalam nukleus sesuatu atom. So totalnya tadi bilangannya 9. Seterusnya kita tengok perwakilan piawai bagi atom. Yang ni menunjukkan kita akan lihat nanti adalah simbol. Bagi simbol unsur. Simbol unsur ni bermaksud simbol kimia yang ditulis dalam bentuk ringkas yang mana mewakili unsur tersebut. Yang mana kat sini dalam penulisan kita akan guna biasanya huruf besar. Mesti gunakan huruf pertamanya dengan huruf besar. Kalau awak nak jelas, nak tahu lebih banyak ni unsurnya nanti, iaitu dalam jadual berkala. Nanti cikgu akan kongsikan juga senarai unsur yang perlu awak hafal ni semua ni. So yang pertama kita tengok kalium. Kalium dengan simbolnya K besar, fluorine F, nitrogen N, sulfur S. So kalau dibagi oksigen O. O huruf besar. Yang mana diwakili juga dengan lebih pada satu perkataan. Contoh huruf yang pertama huruf besar, yang kedua huruf kecil. Example kat situ contohnya unsur magnesium. Magnesium dengan simbol M huruf besar, G-nya huruf kecil. Lithium Li. So kalau cikgu kata contoh beryllium. Contohlah cikgu kata beryllium. Contoh cikgu kata beryllium. So kat situ simbolnya Be. Dan kalau contoh cikgu kata seterusnya natrium. Natrium simbolnya N huruf besar, A-nya huruf kecil. Contoh selain daripada tu cikgu kata calcium. Calcium. So C huruf besar, A huruf kecil. Simbol dia C. Walaupun kat sini nama dia calcium, C huruf besar, A. Boleh So itu untuk simbol. Kemudian kita lihat untuk simbol yang pertama ni dalam soalan latihan 13. Yang ni pun mudah. Yang mana dia minta tentukan simbol. Wani boleh respon Wani?
Wani boleh respon? Ya, cikgu. Okey, boleh Okey, hidrogen simbolnya apa? Hash. H, huruf besar ke huruf kecil? Besar. Okey, good. Kalium, Wani? K ke? Kalium. K. Okey, good. Betul, K. So K kalau besar. F ni adalah apa, Wani? F Ferrum. adalah? F adalah flow? Sekejap. Ah. Fluorine. Agak apa? Pandai. Okay, good. Fluorine. Okay. Satu lagi Wani. C. Carbon. Okay, carbon. Okay, cuma kat sini carbon simbolnya C. Kalau dalam bahasa Inggeris, ejaan carbon tu kita tulis sebagai C-A-R-B-O-N kan? Okay. Tapi simbolnya kita ambil C bukan K. Okay, kalau simbol K untuk kalium, dalam bahasa Inggeris dia, kalium tu kita sebut potassium. Okay. Kemudian untuk oksigen, oksigen pun senang. Okey, yang ni cikgu minta siapa? Farhana. Farhana boleh respon? Farhana, boleh? Okey, Farhana. Okey, tak apa. Alia. Alia boleh respon? Boleh. Okey, good. Alia, cuba oksigen. O. Simbol dia? O besar. O besar. Okey, good. Boron? B besar. B besar. Ingat boron ni B besar. Bukan boron boron. Awak ingat tu. B-O-R-O-N. Okey, kemudian kita tengok untuk aluminium. Okey, boleh Alia aluminium huruf dia? A dengan? besar. Okey, L dengan L. Oh sorry L ni huruf kecil Kemudian argentum? AG. Okay, good. A, G. Okay. So, ingat jangan salah. A huruf besar, G huruf kecil. Kalsium? CA. Okay. CA. A-nya huruf kecil Kemudian cuprum. Cu tu adalah cuprum kan? Okay. Okay. Seterusnya Alia, klorin? CI. Okay, Cl. L huruf kecil. Okay. Okay, thank you Alia. Okay, seterusnya cikgu nak, okay, siapa? Alia? Atira. Atira boleh? Atira Farhana? Tak ada. Okay, Atira tak ada. Okay, Ain. Ain boleh Ain? Ain? Tak ada juga. Okay, Ain. Okay, Ain boleh. Okay, Ain, Ferrum Ain? FE. FE. Okay, betul. Okay, good. Tahniah Okay, so yang seterusnya, okay Ain, thank you. Okay, Syahira boleh? Syahira Amira? Tak ada Syahira. Okay, magnesium. Kalau magnesium Syahira? Okay, good. MG. Okay, Chang. Okay, terima kasih Mira. Okay, Chang. Kalau cikgu nak nitrogen. Chang ada tak? Okay. Ada. Okay, nitrogen. Kalau nitrogen, Chang, nak tulis macam mana nitrogen? Simbol dia? Huruf. Okay. N Okay, good. Nitrogen, contoh nitrogen, awak ingat N. Tapi kalau cikgu kata gas nitrogen, dia mesti N2 Okay. Cuba ni untuk simbol. Okay, good. Okay, so tahniah. Okay, seterusnya kita pergi kepada perwakilan piawai. Okay, so kita tengok dalam perwakilan piawai, okay, cara ni kita nak tulis dalam bentuk, okay. Tengok perwakilan piawai unsur dalam bentuk kat sini, awak ingat A, X, Z ni. A menunjukkan, A ni awak ingat, A menunjukkan nombor nukleonnya. Okay, so yang Z ni nombor proton. So maksudnya kalau awak tulis nombor nukleon, dia nilainya mesti lebih besar daripada nombor proton. Dan X kat sini adalah simbol unsurnya. Okay, boleh? Okay, kita tengok contoh soalannya, soalan 15. Okay, soalan 15 kat sini dia dah bagi. Okay, dia bagi 3 unsur. Okay, iaitu dengan nombor proton dan nombor nukleon. So ingat balik. Nombor proton dia dah bagi, satu lagi nombor nukleon. So dia bagi kat sini contoh unsurnya natrium. Dengan nombor proton 11, nombor nukleon 23. Okey, soalan pertama dia nak awak tuliskan dalam perwakilan piawai
Okay, so yang ni awak akan tulis macam ni. Pertama Na, okay, tuliskan. Okay, N huruf besar, A huruf kecil. Okay, seterusnya dekat bahagian atas ni, kalau kita tengok simbol A tadi merujuk kepada nombor nukleon. Itu cikgu kata mesti yang atas ni nombornya lebih besar. Okay, sebab nombor nukleon tu tadi bermaksud jumlah bilangan proton dan neutron. Okay, dalam nukleus suatu atom. So kat sini mesti kita letak 23. Okay. Okay, 23. Okay, manakala di sini adalah okay, 11. Okay, 11 tu menunjukkan nombor proton. Okay, so sama juga kat sini untuk oksigen awak tulis simbol dia O. Okay, manakala di sini adalah nombor berapa? 16 Okay, dan yang ni adalah 8. Untuk magnesium, simbol dia M, G. Okey, seterusnya diikuti. Okey, nombor nukleonnya tengok daripada yang diberi 24. Okey, kemudian tuliskan kat situ. Situ adalah 12. Okey, 12. Okey, soalan cikgu. Okey, so yang pertama. Okey, soalan cikgu. Okey, Hafina. Okey, siapa yang belum jawab Okey, Hafina boleh tak respon? Fina? Hafina boleh respon? Okey, tak ada. Okey, Hamizan. Hamizan boleh respon, Hamizan? Tak ada Pun tak boleh. Okey. Cikgu minta Intan. Okey, Intan. Ya, cikgu. Okey, so kalau kat sini awak dah ada nombor nukleon 23, proton ni dia dah bagi nombor proton 11, nak cari bilangan neutron dia macam mana? Tadi nak cari neutron? Bilangan neutron? 23 tolak 11. Okay, good. Betul 23 tolak 11. So maksudnya nombor nukleon tolak dengan nombor proton. Okay, kalau cikgu nak minta awak nyatakan bagi unsur natrium berapa bilangan elektron? Okay, Intan? 11. Okay, betul. 11. Sebabnya apa tadi? Bilangan elektron dia sama dengan bilangan proton dan juga apa nombor? Nombor proton. Okay, good. Okay, tahniah Intan. Okay, pelajar So seterusnya kita pergi pada soalan nombor 16. Okay, dalam soalan nombor 16 pun sama. Dia dah bagi dalam bentuk perwakilan piawai. Okay, B boron 11 ni menunjukkan tadi ialah nombor. Okay, tulis kat situ. Okay, itu adalah nombor, cikgu ringkaskan nukleon. Okay. Nombor nukleon yang sebelah, manakala 5 tu adalah, okay, 5 tu menunjukkan nombor proton. Okay. So, awak lengkapkan yang pertama untuk unsurnya. Okay, unsurnya kat sini untuk boron. Okay, unsurnya tadi boron tuliskan B-O-R-O-N. Okay, kemudian nombor proton. Okay, nombor proton. Okay, John boleh jawab tak? Okay, sekali lagi nombor proton. 5. Okay, 5. Nombor nukleon. 11. 11. Okay, good. Bilangan proton. 5. 5. Bilangan elektron. 5. Okay, 5. Bilangan neutron. 6. Okay, good. Okay, tanya Okay, next. Cikgu minta Iman. Okay, Iman cuba jawab untuk klorin. Okay, kat sini kita tulis dulu klorin. Okay, sekali lagi proton. 17. 17. Okay, good. Nombor nukleon. 35. 35. Bilangan proton. 18. Bilangan proton. Proton sama dengan, okay, berapa tadi? 17? Okay, betul. 17 yang tadi awak jawab. 18. Okay. 18. 18. Macam ni dapat 18? Kalau 35 tolak 17 itu untuk kita cari bilangan neutron kan? So yang ni 18. Ingat tu. So bila cikgu kata tadi proton dalam yang atom neutral proton, nombor proton, bilangan elektron sama. So kat sini mesti jawapannya
17. 17. Okey, elektronnya juga 17. So ingat tu. Okey so cikgu sekali lagi minta awak ingat betul-betul bagi unsur ni nampak. So tadi yang 17 ni menunjukkan nombor proton, dia mesti sama dengan bilangan proton, sama dengan bilangan elektron. Okey, yang nombor lebih besar tu tadi cikgu kata ingat itu untuk nukleon. Ni dia untuk nombor nukleon tadi. Okey. Seterusnya untuk soalan Okey, untuk soalan yang seterusnya dia bagi K iaitu kalium. Okey, Daniel. Okey, respon. Okey, boleh jawab tak? Yang pertama? 19. Okey, 19. Okey. 39. Okey, 39. Okey, next. 19. Okey, sorry. 39, 19. 19. 19 Bilangan yang ni. elektron 19. Bawah sekali 20. Okey, good. Maksudnya 39 tolak 19 kan? 19. Okey, dapat 20. Okey, yang tu take note Okey, so kalau yang kat sini kita tulis unsurnya ialah kalium. Okey, so salah tulis pula cikgu. Okey, K-A-L-I-U-M. Okey, untuk kalium atau dalam bahasa Inggeris dia potassium. Okey. Sekejap Okey, boleh. Dia nak ketandas kan? Okey, boleh. Okey. So seterusnya kita pergi dalam struktur atom cikgu terus. Nanti yang latihan baru awak sambung lepas ni. Okey, kita tengok dalam struktur atom. Okey. Sama macam tadilah yang kita buat. Cuma kat sini dia ada melukis Okey, dia kena ada lukis. Okey, so kita tengok. Dalam struktur atom yang pertama, yang tadi dia mengandungi subatom. So bila mengandungi subatom, kat sini awak ingat proton, neutron, elektron. Proton ingat dalam nukleus. Neutron juga dalam nukleus. So ingat manakala elektron yang mengelilingi nukleus dekat dalam petalanya. Okey, kita tengok bagi soalan 17. Dia dah bagi beryllium. Dia dah bagi unsurnya beryllium. 9 ni adalah nombor nukleon. 4 adalah nombor proton. So kita dah tahu bilangan proton dia mesti 4. Neutron 9 tolak 4 dapat 5. Bilangan elektron dia 4. Okey, kat sini bila melukis struktur atom. Okey, yang ni sebab cikgu tak guna pen. So tak boleh lukis So nanti awak lukis sendiri. Cikgu bagi daripada contoh. Bila awak melukis yang pertama, di tengahnya ni yang cikgu highlightkan, ini mesti awak lukis iaitu nukleus. Yang mana di dalam nukleus mesti ada P dan N. P ialah proton, N adalah neutron. So lukis bulat kecil dulu. Bulat kecil yang tengah itu mesti ada nukleus dulu. Tak ada nukleus, salah Ingat tu dalam struktur atom. So yang 4P ni menunjukkan berapa bilangan protonnya. So tulis 4P. Contoh 4 proton, 5N, 5 neutron. Sebab apa kita lukis sebab P dengan N di dalam? Sebab kedudukan dalam nukleus tu tadi ada proton dan neutron. Diikuti yang luarnya elektron. Itu dia. Elektron ni mesti dekat petalanya. Dekat petala yang kat sini kita lukis. Ini kita panggil petala pertama, petala kedua. Petala pertama ni kita boleh isikan dengan elektron, hanya 2, maksimumnya 2. Itu nanti dalam susunan elektron so tak apa. Kalau kat sini awak tengok untuk melukis struktur atom, kat sini awak dah tengok untuk nak lukis elektron ni, tengok tadi bilangan elektron 4. So bila petala pertama kita dah letak 2, kita ni 1, 2. Yang ni 2. Baki dia, maksudnya cara dia 4 tolak 2. Cikgu tulis kat situ baki elektron tadi 4 elektron, 4E tolak dengan 2E. 2E kita dah lukis. So petala kedua 2E. 2E nya ni kita lukis dekat petala yang kedua.
masuk dekat petala kedua. Okey, so kalau kita tengok daripada soalan ni, okey, cikgu minta soalan ni seterusnya. Okey, Danish cuba respon Danish, boleh? Okey, yang untuk bilangan proton bagi fluorine ni berapa Danish? Kat sini? 9. Okey, good. Neutron? 10. Okey, 10. Okey, yang ini? Elektron 9. Okey, good. 9. Okey, so sekarang ni bila kita nak lukis struktur atom, okey, so tadi cikgu kata dalam nukleus mesti letak P dengan N kan? Okey, berapa kita nak tulis P dia, proton dia? 9. Okey, 9P. Berapa neutron? Neutron Berapa? 10. 10. Okey, betul. So kita letak kat situ 10 dalam nukleus nanti awak lukis. Okey, so letak 10N. Satu lagi yang awak letak untuk proton dia 9 9P. Betul Okey. So kalau kita jumlahkan, tambahkan kedua-dua ni macam 5 tambah 4, 9 itu adalah untuk nombor nukleon. Sama juga yang ni, 10 tambah 9 dapat 19. Okey. So sekarang, okey Danish, cikgu nak tanya. Dalam petala pertama ni nanti awak lukiskan bulat Ni cikgu tak boleh nak lukis bulat. Okey, petala pertama ini nukleus. Petala pertama kita letak berapa elektron? Petala pertama tadi. Petala 1 kita letakkan dengan berapa elektron tadi cikgu kata syaratnya? Berapa Danish? 3. Okey, dia petala pertama syarat dia mesti 2. 2. Kan? 2. Okey, 2 elektron. Okey, so macam tu sambungan kita lukis petala kedua. Okey, petala kedua lukis macam mana? Awak tolakkan. Maksudnya 9 elektron tu tadi tolak 9 elektron tolak dengan 2 elektron. Berapa bakinya Danish? 7. 9 tolak 2, 7 Okey, good. Okey, so 7E. Okey, tahniah. Okey pelajar. Okey, tak apa Okey, so cikgu ulang sekali lagi. So, okey, ni Farhana dia Okey, so kalau kat sini dalam petala pertama tu nanti awak akan lukis macam ni. 2 sahaja. Dia nanti ada syarat dia. Maksimum petala pertama cuma 2. Okey, petala yang kedua ni, tengok berapa tadi jumlah bilangan elektron dia tadi 9. Okey, 9 tolak dengan 2 ni. 2 ini daripada petala pertama. Yang ni. So 9 tolak 2, 7. So 7 elektron ni yang awak akan lukis dekat bahagian petala kedua. Ini bagi fluorine. Okey, boleh Okey, so nanti soalan yang untuk oksigen ni cikgu nak awak lukis, nanti cikgu minta awak hantarlah jawapannya. Ini sebenarnya kalau kat sini proton dia okey, proton dia siapa? Siapa dia ni sekejap okey, Hanan boleh respon? Proton ni berapa Hanan untuk oksigen kat sini? Tak boleh aku, tak nampak. Okey, tak nampak. Okey, proton. Dia dah bagi oksigen. Okey, so proton ni berapa? Berapa? Nombor proton 8. So bilangan protonnya juga? 8. 8. Okey, bilangan neutron? 16 tolak 8. 16 tolak 8. Berapa? 8. 8. Okey, elektron? 8, betul? Okey, so sekarang petala pertama, okey nanti awak lukis kat situ Okey, petala pertama cikgu nak tanya dah letak 2 elektron. Okey, petala pertama kita dah letak 2 elektron. Okey, petala kedua nak letak berapa elektron? 6. Okey, good. 6. Okey, petala yang kedua awak kena buat macam ni 8 elektron tadi. Okey, yang jumlah elektron tolak dengan 2 elektron. Sebab 2 elektron kita dah lukis dekat petala pertama. So, kita dapat bakinya, sekejap okey, bakinya tadi adalah 6. So, awak akan lukis sama macam yang ni tadi. Okey, so maksudnya lukiskan kat situ P-nya tadi 8P. Okey, dengan 8N. 8P, 8N. Lepas tu buat bulat, nukleus. Okey, lepas tu petala pertama 2 elektron, petala kedua 6 elektron. Okey. So nanti cikgu minta awak lukis selepas kelas ni nanti ataupun buat lukis sekarang pun tak apa. Okey. Buat dulu. Okey.
So nanti lepas kelas lah, tak apa yang tu awak lukis. Okey, cikgu nak kita terus pergi kepada soalan esei. Contoh soalan esei. Okey, yang mana rajah 18. Okey, rajah 18 menunjukkan suatu atom unsur X. Okey, so dia dah bagi kat sini. Yang mana cikgu kata yang tengah ni adalah, yang tengah ni adalah nukleus. Yang mana dalam nukleus ada P dengan N, proton dan neutron. Okey. So untuk jawapan yang pertama, so jawapan pertama cikgu nak Balkis cuba, nukleus terletak di tengah. Okey, boleh respon? Balkis? Tak ada. Balkis? Wani? Okey, Wani? Okey, tak ada Okey, Farhana boleh? Okey dah tak ada. Okey, tak apa. Yang ni cikgu bagi. Nukleus terletak di tengah atom. Okey, tuliskan. Yang mana nukleus mengandungi, ingat ni yang dalam nukleus ni mengandungi satu proton dan satu neutron. N-E-U-T. Satu neutron. Okey, seterusnya elektron bergerak mengelilingi nukleus. Ingat tu so yang mana ni? Elektron bergerak mengelilingi yang tengah ni nukleus. Okey, yang mana elektron adalah bercas negatif dan atom mengandungi satu elektron. Okey, elektron. Okey. So itu dia So seterusnya kita akan pergi kepada susunan elektron. Okey, ni yang tadi cikgu nak kaitkan dengan yang awak lukis. Okey, kita akan lihat dalam susunan elektron bagi atom. Yang mana ini adalah untuk nombor proton 1 hingga 20. Yang mana unsurnya bermula dengan hidrogen, helium, lithium, beryllium, boron. Okey, dan seterusnya lah hingga ke 20 unsur. Okey, tengok sekarang ni syarat dia. Okey, ingat syarat ni hanya untuk nombor proton di antara 1 hingga 20. 1 hingga 20. So kalau untuk petala pertama mesti maksimumnya 2 elektron. Petala kedua 8, petala ketiga 8, petala keempat juga 8. Maksudnya kalau awak ada contoh lah bilangan elektron tu tadi 15 kan. So 15 tolak 2, contoh 13. 13 tolak 8, bakinya tu baru letak kat petala yang ketiga. Buat macam yang tadi cikgu terangkan yang ni. Macam ni tadi Okey. So kita tengok yang pertama. Okey, iaitu maksud elektron valence. Ni highlight kan. Elektron valence maksud elektron yang terletak di petala terluar sekali. Contoh kalau kita tengok daripada sini, elektron yang petala keluar ni yang akhir sekali ni. So kalau kat sini yang mana 2, 1, 2. Macam tu. Okey. So kat sini, yang mana sifat dia unsur yang bilangan elektron valence sama, dia sifat kimianya juga sama. Okey. So kat sinilah cara awak nak tulis ni susunan elektron macam ni. Contoh dia dah bagi nombor proton. Nombor proton dia bagi 11. Okey, dia dah bagi nombor proton 11, kita tahu dia nak tentukan proton ni mesti sama dengan elektron. Okey, so bila protonnya tadi 11, elektronnya juga 11. Okey, oleh itu bila awak susunan elektron, petala pertama 2. Petala kedua mesti 8. So 8 tambah 2, 10. 11 tolak 10, bakinya ada 1. So that's why jadi 281. Okey, boleh faham tak? Okey, sekali lagi cikgu terangkan macam mana petala pertama syarat dia mesti 2. Okey, petala kedua 8. So kalau 2 tambah 8 ni dah 10. Okey, 2 tambah 8, 10. So baki dia maksudnya 11 tolak 10, 1. 1 tu kita letak dekat petala yang terakhir. Petala yang terluar tu lah kita kenal. Elektron yang berada di petala terakhir terluar itu kita panggil sebagai elektron valence. Okey, elektron valence-nya iaitu 1. Okey, untuk yang kumpulan dengan color ni nanti cikgu belum ajar lagi lah. Okey, so kumpulan ni nanti kita belajar dalam tajuk seterusnya. Okey. So kita tengok contoh soalan ni untuk soalan 19. Okey, soalan 19.
Okey, soalan 19 ni. Okey, cikgu minta beryllium siapa? Sekejap Okey, cikgu. Boleh. Ya? Amira, boleh respon? Tak yang petala. Okey, Amira terus boleh jawab. Ya, Amira nak tanya soalan apa dia? Boleh ulang tak? Oh, boleh ulang yang ni Petala tu. Okey, cikgu ulang sekali lagi Okey, sekali lagi. Dalam nak tentukan melukis ni susunan elektron, okey, awak kena tengok betul-betul. Okey, pertama nombor proton dia mesti syarat dia 1 hingga 20. Okey, kemudian petala pertama maksimumnya hanya 2 je. Okey, so kalau kita tadi ada nombor proton dia 10, bilangan elektron dia 10. Okey, so 10 tolak 2, 8. So jadilah 28. Okey, petala kedua mesti 8 elektron saja. Petala ketiga 8, petala keempat juga maksimumnya 8. Okey, so kalau yang ni tadi cikgu kata contoh untuk natrium, okey, dia dah bagi nombor proton ni 11. Okey, so bila kita tahu nombor proton 11, elektron dia juga 11. Okey, barulah kita gunakan. Macam mana nak susun? Pertama, petala pertama tadi syaratnya 2. So 11 tolak 2 ada baki 9. Okey, tapi syarat yang kedua, petala kedua mesti letak 8 sahaja. So that's why 2 dot maksudnya titik 8. Okey, dot titik baki dia berapa? 11 tolakkan dengan 10 ni. 2 tambah 8. So jadi 11 tolak 10, 1. So jadilah susunannya 281 yang mana 1 ni adalah elektron yang berada di petala terluar. Yang terakhir sekali. So kat situ elektron yang berada di petala terluar kita panggil elektron valence-nya cuma 1 akhir sekali. So that's why kita tulis 1. Okay. So sekarang cikgu minta, okay Amira lah, Amira jawab boleh? Kalau Amira tengok soalan yang ni, beryllium dulu. Dia dah bagi nombor proton 4. Okay, berapa bilangan elektron dulu cikgu nak tanya. Okay Amira, respon? Boleh? Okay Amira boleh respon? Okay, so sekarang ni berapa? Amira dengan Akmal kat situ. Tadi kan? Okay, kalau beryllium kat sini, berapa bilangan elektronnya? Boleh dengar tak? Sekejap. Okay, sorry. Okay, so bilangan elektron dia juga 4 kan? Sebab dia sama. So bila nak susunan ni, okay sekejap Sama. Tak lah. Betul. Okay, sorry. Okay, pelajar. Okay, so sekarang ni susunan yang pertama berapa? Nak letak berapa? Syarat dia tadi petala pertama mesti? 2 kan? 2. Okay, so yang petala seterusnya 4 tolak 2. So jadi 2. Okay, good. Macam tu. 4 tolak 2. Faham Kalau macam ni dia tanya nombor proton, macam mana nak jawab? Okay, nombor proton ni awak tengok sekarang. Kalau kat sini 2, 6, okay, bermaksud bilangan elektron yang awak tambahkan. Cikgu ulang sekali lagi ni tambahkan 2 tambah 6, jadi 8. So, bila elektronnya 8, bermaksud nombor protonnya juga 8. So, tulis kat sini 8. Okay? 8. Yang mana tadi ni, kita tambahkan ni 2 tambah 6. Ni dia. Daripada elektron ni tadi, 2 tambah 6, jadi 8. Okay, so kalau kat sini, untuk magnesium. Okay, so seorang lagi, Akmal. Amira dengan Akmal kat situ. Okay, so berapa susunan dia? Okay, jawab. 2. Untuk magnesium. Magnesium. Boleh? 210. Boleh tak 210? Syarat dia petala kedua mesti 8. So 10 tolak 8. Dia mesti 28. 28. Bakinya berapa tadi? Okay, good. Okay, 282. Faham tak? Bermaksud awak ingat kalau
petala pertama syaratnya 2, petala kedua 8. So bakinya ada berapa tadi? Dan tadi kan 12 tolak 10, 2. So jadi 282. Dan kalau ditanya berapa elektron valence yang ni yang cikgu highlightkannya. Yang elektron berada di petala terluarnya iaitu 2 sahaja. Faham Okey, untuk neon. Okey, terima kasih Amira dan Akmal. Cikgu nak Chang. Okey, boleh respon Chang? Kan cukup lah. Okey, tak ada. Okey, tak okey boleh Chang. Okey, untuk neon berapa? Untuk nombor protonnya Chang? Cikgu tanya dulu elektron ni berapa? 10. Untuk neon ni berapa elektronnya? 10. Macam mana awak dapat 2 tambah 8 tadi kan? Okey, 2 tambah 8 tadi kita dapat kat sini jawapannya 10. Tambahkan daripada sini Sebab elektron dia, awak ingat ni, elektron dia 2 tambah 8, elektronnya 10. So proton ni pun 10. Okey, good. Okey, tanya. Seterusnya cikgu nak Atira ada tak Atira? Atira? Tak ada? Ada. Oh, boleh Atira. Okey, ada Atira. Sulfur. Okey, berapa? 2, 2, 8, 6. Okey, good. Macam ni, 2, 8, 6. So berapa elektron valence-nya? Okey, 6. Atira. Okey, good. Okey, boleh So nampak kat situ. So awak ingat tu, syarat pertama, petala pertama mesti 2. Yang kedua 8. So bakinya baru letak petala ketiga. Tapi kalau kat sini lah contoh, dia dah lebih, contoh 8 juga. So akan jadi contoh, cikgu akan tuliskan. Okey, kalau yang pertama contoh dah penuh, 2, 8, okey 8, 1. Okey, boleh jadi juga untuk unsur yang seterusnya nanti 2, 8, 8, 2. So kalau yang ini maksimum dia petala ketiganya juga 8 untuk unsur yang 1 hingga 20. Dan bila dia tanya elektron valence-nya, tengok yang kat luar ni berapa? 1, 2. Ini berapa elektron valence-nya? 1. Okey, yang ini elektron valence-nya 8. Okey, boleh Okey, untuk yang seterusnya, kita tengok yang ni untuk lengkapkan jadual ni cikgu akan bincangkan 1 atau 2 soalan, lepas tu awak jawab sendiri nanti sebab cikgu nak terus pergi pada isotop. Okey, tengok sekarang karbon. Karbon ni kita tengok kat situ nombor protonnya adalah 6. So bila nombor protonnya 6, kita dah tahu bilangan elektronnya juga 6, bilangan protonnya juga 6. Susunan elektron ni dia akan jadi 2, 4. Okey, untuk elektron valence-nya, elektron valence, elektron yang berada di petala terluarnya kat situ 4. Okey, untuk tentukan kumpulan. Untuk tentukan kumpulan, tengok nombor yang belakang ni. Okey, cikgu ulang sekali lagi tengok nombor yang belakang ni 4. Okey, 4 kan. So untuk tentukan kumpulan kena tambah dengan 10. Maksudnya kat sini untuk tentukan kumpulan, cara dia 4, kita tambah dengan 10, kita dapat kumpulannya ialah kumpulan 14. Macam tu. Okey, macam mana kita nak tentukan? Nanti cikgu terangkan sekali lagi Untuk kalau kumpulan ni contoh kalau 2, 1, kumpulannya kumpulan 1, tak perlu tambah dengan 10. Kalau contoh susunan elektron seterusnya 2, 2, kumpulannya kita panggil kumpulan 2. Tapi kalau untuk 2, 3, kumpulannya kita kena 3 tambah 10. Okey, dia akan jadi kumpulan 13. Sekejap kumpulan 13. Maksudnya yang kita tambah ni bila yang awak tengok ni elektron valence-nya di antara 3 hingga 8. Yang 3 hingga 8. Sekejap cikgu tulis kat sini. 3 hingga 8. Sekejap 3 hingga 8, yang ni kita kena tambah dengan 10 untuk tentukan kumpulan. Macam ni tadilah. Kalau untuk 1, 2 tak payah. Okey? So kalau untuk color kena kira pula ada berapa petala. 1, 2. Ada 2 petala, so color 2. Macam tu. So sekali lagi untuk kalsium kita buat yang susah. Untuk kalsium cikgu minta seorang respon.
Okay, cikgu nak Amira. Okay, Saya Amira respon. Boleh? Kalsium 2, 2, 8, 8. 8, 2. Okay, good. Electron valence? 2, Okay, good. Okay, kumpulan? 2, Okay, 2. Okay, dan color? 4. Okay, betul. Tapi kalau cikgu nak tanya, kalau contoh kita susun ni 2, 8, contoh 2, 8, 4. So jadi kumpulan berapa? Macam ni. Kalau 2, 8, 4 dia jadi kumpulan berapa? 3. Okay, macam mana? Sekali lagi kalau cikgu kata 2, 8, 4. So bila cikgu suruh tentukan kumpulan, okay, electron valence dia 4. Contoh kan? Okay, kumpulan ni jadi berapa? Kumpulan jadi 4. 4 ke 14? 14. 14. Sebab apa yang ni cikgu kata? Awak kena ingat yang mana cikgu kata bila electron valence-nya ni tadi 3 hingga 8 nak tentukan kumpulan kena tambah 10. Tapi untuk 1, 2 tak payah. Macam ni kan? 2, 1, 2, 2. Tak payah. Okay? Okay, good. Okay, terima kasih Amira. Okay, untuk klorin. Okay, ni klorin cikgu terangkan juga sebabnya ni untuk yang pertama ni. Okay, klorin nombor protonnya 17. Okay, macam mana nak tahu daripada ni? Kumpulannya, okay. Bukan daripada kumpulan sekejap nanti cikgu bagi. So kalau kat sini klorin ni sebenarnya nombor proton 17. Okay, so lepas tu sebab dia unsur yang ke-17. So susunan jadi 2, 8, 7. Okay, electron valence-nya 7. So kumpulan ni yang cikgu nak awak ingat ni, dia mesti 7 tambah 10. So dia jadi kumpulan 17. Okay, color yang kita tengok ni ada berapa color? Kita lukis petalanya berapa? 1, 2, 3. Okay? So nanti yang tu awak sambung buat yang D. Yang cikgu nak awak try yang ni cuba buat sendiri. Okay. Sama juga untuk lukiskan susunan elektron. Okay, yang ini cikgu terangkan nanti awak lukis lepas tu nanti snap jawapan kat cikgu je. Okay, untuk natrium kita tengok contoh natrium Okay, so yang pertama tadi kita mesti lukis nukleus. Okay, bila lukis nukleus ni di tengah letakkan unsurnya apa? Contoh nama unsurnya natrium, Na. Bulatan yang pertama mesti lukis bulat yang kecil sekali nukleus. Diikuti dengan petala pertama. Petala pertama 2. Kita kena buat dulu susunan Kalau untuk natrium ni susunan elektronnya mesti 2, 8, 1. So daripada susunan elektron baru awak lukis. Baru awak lukis petala pertama 2. Okay, nampak ni 1. Buat ni 1, 2. Petala kedua 8, 2, 4, 6, 8. Okay, petala yang ketiga 1. Dan kalau dia tanya berapa electron valence-nya, okay, awak jawab 1. Okay, boleh? Okay, yang untuk beryllium, fluorine dengan magnesium nanti buat sendiri Okay, cikgu nak terus pergi kepada isotop. Nak habiskan Okay, untuk isotop pula, kita tengok sikit. Maksud dia yang mana atom unsur yang sama. Dia unsur sama, bilangan proton sama, bilangan neutronnya berbeza atau berlainan. Okey, ataupun maksud dia atom-atom unsur yang sama mempunyai nombor proton sama tetapi nombor nukleon berlainan. So ada dua lah, awak boleh pilih salah satu. Okey, untuk maksud. Okey, so diikuti dengan sifat dia sifat kimia sama, sifat fizikal berlainan. Nanti persamaannya tu dari bilangan proton, elektron valence dan sifat kimia. Perbezaan daripada neutron, nukleon, sifat fizik, takat lebur. Okey, so ini contoh dia. Macam ni tadi Juk kata, isotop. Unsurnya sama, nampak unsur dia. Unsur hidrogen. Tetapi apa yang sama tadi, nombor protonnya pun sama tapi nombor neutron atau nombor nukleon berbeza. Macam ni lah. So tadi piawaian dalam bentuk piawai, atas ni ialah nombor nukleon. Okey, so 1, 2, 3. So nombor nukleonnya berbeza. Nampak yang cikgu highlightkan kuning ni ni tak boleh. Okey, yang tu beza. Yang sama ni proton 1. Karbon 12. Karbon 12, karbon 13.
Okey, karbon 14. So nombor nukleonnya berbeza. Protonnya sama, 666. Okey, tengok kat situ. Unsur ni pun sama. Semua masih lagi karbon. Okey. So yang ni nanti lengkapkan jadual ni. Cikgu bagi satu contoh, nanti awak buat sendiri. Contoh macam ni kan, dia dah bagi bentuk piawai. Dia bagi bilangan proton kat sini, kita tahu semua proton dia sama, 1. Nak cari bilangan elektron. Okay, nak cari bilangan elektron kat sini kita tahu elektron sama dengan proton. So kat sini awak akan jawab sama. 1, 1, 1. Bilangan neutron, okay macam ni awak kira. 1 tolak 1. So dapat 0. Ni 1 tolak 1. Ni nombor nukleon tolak proton. 2 tolak 1. 2 tolak 1. So dapat jawapan 1. Okay, yang ini pula 3 tolak 1 dapat 2. Okey, so yang nama isotop nanti tulis kat situ hidrogen dash 1. Dan seterusnya lah hidrogen 2, hidrogen dash 3. So untuk oksigen dengan karbon nanti cuba jawab. Okey, cikgu nak terus pergi pada perhitungan jisim atom relatif. Ni dia ni yang lebih penting ni untuk dalam pengiraan jisim atom relatif bagi isotop. Okey, jisim atom relatif ni merujuk pada jisim purata ke semua isotop bagi unsur, dan kat sini kita akan lihat kelimpahan semula jadi unsur yang mengandungi isotop darab dengan jisim isotop. Okey, tengok formula je, nanti kita buat sama-sama Formula nak cari jisim atom relatif, okey, ataupun cikgu panggil sebagai JAR. Okey, JAR dalam ni tulisan ni huruf besar simbol JAR atau jisim atom relatif, jumlah keseluruhan peratus isotop darab jisim isotop bahagi 100. Okey, so kita tengok contoh soalan dia. Okey, dia dah bagi klorin 35, maksudnya untuk isotop klorin 35 dan klorin 37. Okey, so awak buat macam ni. So 75 ni adalah peratus. Ni adalah peratus isotop dia darab dengan jisim isotop. Ni dia. So yang ni tadi cikgu kata ni peratus isotop ataupun kita panggil ni peratus kelimpahan dia. Peratus kelimpahan isotop dia 75 yang ni darab dengan darab dengan jisim isotop yang ni 35. So darabkan. Okey, lepas tu darab dengan 35. Lepas tu tambah ada berapa yang kedua. Okey, yang kedua pula untuk peratus isotop bagi klorin 37. Okey, so nanti tuliskan dekat sini. Okey, berapa tadi dia dah bagi dekat situ, tulis saja 25. Okey, darab dengan darab dengan 37. Okey, so awak guna kalkulator je. So dah ni 37 kali 35 dalam kurungan tambah 25 kali 37 bahagi 100. Okay, tekan kalkulator mesti dapat jawapan yang ni 35.5. Okay, boleh So cuba nanti jawab yang tu. So Hamizan ada tak? Boleh respon tak Hamizan? Soalan ni. Okay Mizan, cuba untuk kupram ni Mizan. Okay, daripada formula berapa kita nak buat ni 60. Okey, Mizan boleh? Okey, untuk yang kupram 63 dulu. Peratus isotopnya berapa tadi? 69.1. 0.1. Okey, darab dengan? Darab dengan berapa? Okey, darab dengan 63. Okey, good. Okey, lepas tu tambah lagi dengan? Kurungan 30.9. Okey, 30.9 darab lagi dengan? 65. Okey, betul jisim isotop dia 65. Okey, lepas tu bahagi dengan 100. Semua ni sekali bahagi dengan 100. Okey, so dapatlah jawapan dia nanti. Awak kira kalkulator 63.2. Okey, seterusnya pun sama untuk magnesium dan juga X. Okey nanti cikgu nak awak buat yang ni. Cuba jawab. So nanti maybe yang soalan yang ni cikgu nak tengok awak buat kira ikut sama macam formula yang diberi ni. Untuk cari jisim atom relatif JAR, jumlah
kesemua bagi peratus isotop darab jisim isotop bahagi 100. Okey, ingat ni. So kat sini dia dah bagi dah peratus kelimpahan dia ni ataupun peratus isotop. Okey, darab aja. Okey. So nanti selesaikan. Dan untuk soalan yang terakhir, soalan terakhir ni nanti awak buat yang untuk magnesium dengan X. Okey, cikgu nak untuk soalan 24 so yang ni pun kena buat. Ni pun nanti kena buat cuba latihan 24. Okey, ni pun sama soalannya dengan yang ni cuma nanti awak cuba jawab. Latihan 23, 24 ni. Okey, dan untuk kegunaan isotop yang ni boleh baca nanti dalam bidang arkeologi ni semua dah pernah belajar dah ni masa form 3 ni dah ada. Cikgu nak awak refresh balik lah. Tengok balik dalam karbon 14, dalam usia fosil, perubatan kobalt 60, sel kanser, iodin 131, kanser thyroid untuk merawat, natrium 24, kebocoran pipe yang tu highlightkan, kobalt 60 dalam membunuh mikroorganisma. Okey, dalam bidang pertanian karbon 14 untuk fotosintesis tumbuhan, aliran karbon, dan fosforus dalam mengkaji metabolisme fosforus Okey, itu yang dalam pertanian ingat ni karbon 14, fosforus 32. Kalau dalam industri natrium 24, kobalt 60. Perubatan pun ada untuk kobalt 60. Okey, so soalan 25. Okey, soalan 25 cikgu minta. Okey, siapa jawab seterusnya yang belum? Okey, semua dah. Okey, tak apa, cikgu pergi yang bawah dulu. Okey, Chang jawab boleh? Bawah sekali, okey. Yang mana isotop menghasilkan sinar gamma untuk membunuh sel kanser? Jawapan? Chang? Ada tak? Yang mana? Membunuh sel kanser. Kita gunakan apa? Jawapan dia? Tak tahu lah. Tengok kat sini. Tak apa, tak buat pun tak apa. Tengok daripada sini. Dia buat lagi kan, tak apa. Iodin 131 ni apa dia? Merawat ke dia kan? Kanser thyroid. So kalau kat sini sinar gamma untuk membunuh sel kanser, jawapannya ialah A. Iodin 131. Okey. Yang kedua, kegunaan untuk natrium 24. Okey, yang mana? Natrium 24. Cepat. Chang. Mengesan? Ada jawapan dia ABC. Ada tak mengesan kebocoran pipe tu? ABC yang mana satu? C. Okay, good. Ni senang so kat sini awak gunakan nanti daripada nota atau daripada buku teks untuk jawab soalan yang untuk kegunaan isotop. Cuma yang tadi yang pengiraan ni nanti cikgu minta mesti buat ni yang tadi cikgu bagi ni buat. Okay, dan untuk soalan perbincangan kita yang terakhir cikgu ambil soalan essay ni sikit. Essay ni pun awak kena, essay ni nanti awak buat. Ini senang berdasarkan yang ini. Saya buat balik. Daripada kegunaan isotop ni nanti awak cuba jawab dalam soalan essay. Kena buat So contohlah cikgu kata ni untuk awak nanti guide awak dalam bidang perubatan ni dia minta isotop digunakan dalam perubatan industri sains dan arkeologi. Nyatakan isotop dan kegunaan bagi setiap contoh. So ini nanti awak tulis ni guide dia lah contoh dia. Yang ni dalam bidang. Ini contoh cadangan jawapan. Bidang dia, contoh dan juga kegunaannya. Kegunaan. So nanti untuk bidang dia dah bagilah guide dia contoh bidang perubatan. Lepas tu awak ambil contoh apa yang kita nak ambil. Contoh kat sini kita ambil lah contoh kobalt 60. Kobalt COBALT dash 60. Buat macam tu. Lepas tu apa kegunaan? Kalau dalam bidang industri contoh nak ambil natrium. Natrium dash 24. Contoh dalam bidang sains nak ambil apa? Karbon. Karbon dash 14. Nanti cuba buat Dan dalam bidang kalau arkeologi contoh kita nak ambil juga karbon 14. Atau nak ubah yang dalam bidang sains tu pun boleh.
Dan untuk soalan ni nanti siapkan soalan 27. Okey, akhir sekali ni soalan 27. Nanti soalan pengukuhan buat sendiri Okey, soalan 27. Okey, yang terakhir cikgu minta okey, Amira boleh respon? Tak ada. Okey, tak apa. Ain Nadia? Ya. Okey, Ain cuba namakan satu zarah subatom yang terdapat dalam nukleus atom X. Proton. Okay, good. Okay, proton So kalau dia kata dalam nukleus, mesti jawapan awak sama ada apa? Proton atau neutron. Betul tak? Okay, so awak jawab tadi proton. Okay, betul Okay, so pelajar kat sini pentingnya awak gariskan apa soalan minta. Okay, so kalau kat sini dia dah cakap zarah subatom. Kalau tadi cikgu kata zarah subatom, awak mesti kata kunci dia EPN. Boleh sama ada elektron, proton, neutron. Tapi dia dah kata dalam nukleus. So bila dalam nukleus hanya boleh jawab iaitu sama ada proton atau neutron sahaja. Neutron, P atau N. So that's why kat sini awak boleh jawab proton atau nak jawab juga neutron. Okay, salah satu lah. Pilih salah satu. Neutron. So gariskan apa soalan nak. Dan maksud isotop, okay ni nanti maksud isotop tadi, isotop atom-atom mempunyai bilangan proton yang sama tetapi bilangan neutron yang berlainan. Okay, nanti jawab sendiri Satu contoh isotop X. So kat sini satu contoh isotop X. Awak tengok kat sini. Okay, berapa nombor nukleon dia? Okay, kat sini kena kira. Okay, nombor nukleon ni kena kira. So cikgu minta Atira. Atira boleh jawab tak Atira? Atira? Tak ada. Okay, Alia? Ada. Atira ada. Okay, good. Atira, kalau cikgu kata tadi unsur X ni dia dah bagi nombor proton 6, neutronnya 8. Okay, berapa nombor nukleon? 12. 14. Okay, 14. Maksudnya 8 tambah 6. 8 tambah 6. Okay, 14. Okay, betul. So kalau kat sini 14, so agak-agak untuk 14 tadi merujuk kepada unsur apa dia? Unsur X ni sebenarnya apa K-A-R-B-O-N apa? Okay, good. Carbon. Okay so maksudnya awak kena cari dulu nombor nukleon ni tadi So daripada dia dah bagi ni. Kalau cikgu tanya proton 6, elektron ni berapa? Okay, berapa? 6. Okay, terima kasih. Okay, betul 6. Okay, so kat sini, so nama isotop ni awak boleh jawab kat situ carbon. Okay, carbon 14. Okay. Dan untuk unsur Y. Okay, unsur Y dia mempunyai nombor nukleon 23. Okay, dia tanya, dia kat situ apakah Z? So dah bagi dah nombor nukleonnya 23. So nak cari neutron. Okay, cikgu minta Alia. Alia boleh respon? Alia? Okay, Alia tak ada. Farhana? Farhana? Okay, tak ada. Wani? 12 ke? Okay, betul. Okay, betul 12. Maksudnya cara macam ni tadi Wani, 23 tolak 11. Okay, good. Betul So 23 tolak 11. So kita dapat 12. Okay, tahniah. Okay, Alhamdulillah dah boleh jawab. Dan akhir sekali awak tuliskan dalam bentuk piawai, atom Y. So maksudnya nanti tuliskan simbol dia Y besar. Okay, lepas tu dekat bahagian atasnya mesti tuliskan nombor nukleon tadi. Berapa tadi nombor nukleonnya? 23. Okay, kemudian yang bawahnya adalah 11. Okay. Macam tu buat macam tu. Cuma cikgu punya tak rapat tu, rapatkan sikit. Okay, so maksudnya untuk soalan kita soalan pengukuhan ni sebenarnya cikgu minta awak cuba jawab sendiri dulu. Okay. So sebagai latihan pengukuhan lagi. Okay, yang ni cikgu bagi kita tengok satu kejap satu dua contoh. Kalau dia dah bagi macam ni, tengok atas ingat nombor nukleon, bawah
proton. So kalau contoh W ni kita nak cari elektron, okay, awak ingat 6, dia sama dengan proton tapi kalau kita nak cari neutron 12 tolak 6. Okay, so dapat bilangan neutron dia. Okay, so kalau kat sini dia bagi Z, kita buat satu soalan, cikgu minta okay, Afiatul Balkis boleh respon? Ada? Okay. Ada. Okay, boleh. Berapa elektronnya Balkis? Untuk Z kat sini? Okay, untuk Z. Berapa bilangan elektron? Okay, berapa? Okay, Balkis. Okay, Balkis boleh respon tak? Okay, Iman. Okay, Iman terima kasih. 18. Okay, bilangan neutronnya tadi adalah untuk Z? Okay, 20. Okay, 22. Okay, betul tahniah. Okay, 22. Maksudnya awak buat tu tadi nilai dia 40 tolak dengan 18 So nanti yang ni cuba jawab sendiri soalan ni cikgu nak cuba jawab. Yang ni cikgu tak bincang dululah. Cuba jawab sendiri. Okay, termasuk dengan soalan esei. Soalan esei ni sama yang minggu lepas so cikgu harap yang ni dah boleh jawab. Kalau kat sini dah tahu ni pepejal dan cecair. Okay, lepas tu isikanlah pada keadaan apa. Okay, so yang ni nanti siapkan sebagai homework. Okay, so sebelum kita habiskan kelas untuk hari ni, okay, ada soalan tak? Kita buat yang pertama siapa? Amira? Ada soalan lagi? Ya, okay. Yes? Kalah. Apa dia Amira? Saya tak faham. Kalah. Okay, kalah. Okay, tadi Okay, cikgu ulang sekali lagi sebab tadi ada yang tanya pasal color. Okay, color ni. Okay, kat sini awak tengok. Color ni bermaksud berapa petala. Macam ni kan. Kalau awak lukis ni tadi 2, 4, dia ada petala 1, petala 2, colornya 2. Dia ikut ada berapa petala. Faham Kalau macam ni kira dah. 1, 2. So ada 2 color. Kalau 2, 8, 8, 2, color dia ada 4. Maksudnya ni lah petala 1, petala 2, petala 3, petala 4. Kalau 2, 8, 4, petala 1, petala 2, petala 3. Okey, boleh macam tu. So yang tu colornya, kalau cikgu kata 2, 8, 4, color dia cuma ada 3. Dia color ni awak tengok kat sini 2, 8, kalau dia tulis contoh 2 sahaja, maksudnya color dia cuma 1. Oh sorry, 1 sahaja. Kalau 2, 8, 3, so maksudnya color dia kat situ ada 3. Okey, boleh faham? Okey tadi siapa Amira dengan Akmal? Boleh, okey. Boleh Amira, yang mana? Nak tanya lagi ni. Boleh. Okey. Nak tanya lagi boleh? Yang mana dia nak Amira? Latihan 22 yang apa ni sebut? 22. Latihan 22 tu. Okey, latihan 22. Okey. Latihan 22. Latihan 22. Okey yang ni. Tak faham yang ni Okey, apa dia yang mana? Nama Okey, yang mana? Oksigen ke? Isotop. Nama isotop. Oh, nama isotop. Okey, isotop. Okey, nama isotop kat sini dia merujuk kepada unsur dia. Kalau kat sini H1 maksudnya kita panggil sebagai hidrogen 1. Tengok yang nombor nukleon dia. Sebab awak kena faham, isotop tu tadi apa maksud dia? Unsur yang sama, ni dia cikgu ulang sekali lagi. Unsur yang sama mempunyai nombor proton ataupun bilangan proton yang sama tetapi berbeza neutron. Ni dia, beza neutron atau nukleon. Ni dia. Nukleon yang tadi ni 1, 2, 3. Ni So kalau kat sini cikgu kata untuk hidrogen ni tadi hidrogen 1 dia merujuk pada ni nombor ni. Hidrogen 2, hidrogen 3. So kalau kat sini oksigen ini akan kita tulis sebagai ini awak akan tulis sebagai
oksigen 16. Okay, macam ni. Tulis oksigen dash 16. Kalau yang ini kita akan tulis sebagai, okay, macam mana nak kira? Kalau nak tahu berapa nukleon ni kena tambah ni. Bilangan neutron tambah proton. Bilangan neutron tambah elektron. 9 tambah 8. Ataupun 9 tambah 8 kat sini. Sekejap cikgu ulang sekali lagi Kat sini dia dah bagi elektron 8. Okay, so bilangan protonnya juga 8. Okay, so sini 8. So nak cari nukleon, kan nukleon tadi hasil tambah proton dengan neutron. So 9 tambah 8. 9 tambah 8 jadi 17. So awak akan tulis secara piawai. Kat sini awak akan tulis, sekejap Okay, O. Okay, O besar. Okay, lepas tu dekat atas dia ni mesti nombor nukleon. Okay, iaitu kat situ mesti tulis 17. Okay, dan bawahnya mesti kita tulis proton 8. Macam tu. Nampak? 17, 8 ni oksigen. Ni besarkan sikit. So ini kita panggil sebagai isotop oksigen. Okay, dash 17. Okay, macam tu. Boleh? Dan bawah ni mestilah oksigen 18. Ikut. Kalau ini jadi karbon, contoh ni nanti awak kira. Okay, ni akan jadi karbon 12, karbon 13, karbon 14. Okay. So kalau dia dah bagi protonnya 6, sini pun 6. Okay, 6. So macam mana nak tahu neutron dia? Kat sini 12 tolak 6. Tak ada, dia tak bagi kan? Okay, tapi kat sini kita tahu juga neutron dia 6. Okay. So ini untuk karbon, cikgu bagi karbon 12. Okay, boleh faham? Okay, so setakat ni lagi ada soalan? Okay, Amira jelas apa? Akmal dengan Amira. Okay, good. Okay, Alhamdulillah. Okay, lain soalan? Sekejap cikgu pergi pada. Okay, so tadi Amira ada soalan tak ada? Hamizan? Tak ada Intan? Mizan ada soalan? Jelas? Jelas. Okay, so setakat ni boleh. Okay, Balkis ada soalan? Tak ada. Okay, John? Tak ada John? Faham. Okay, faham. Iman, Daniel, Danish? Cikgu boleh ulangkan tentang nombor nukleon tu tak? Nombor nukleon, yang ni Yang macam mana nak kira nombor nukleon? Okay, senang je. Nombor nukleon ni awak nak kira hasil tambah bilangan proton dan neutron. Ni dia. Kalau yang kita lukis dalam struktur atom tu yang dekat tengah. Itu dia. Yang dekat tengah yang tadi Syuk kata, proton dengan neutron. Okay, boleh? Contoh mana? Iman nak tengok contoh soalan mana yang tak faham? Okay, latihan 22, latihan 20 berapa? 22. 22 karbon, juga. Karbon tu. Karbon ni yang tak faham Yang pertama tu. Okay, yang ni Okay, karbon yang pertama ni untuk karbon 12. Okay, sepatutnya dia kena ada salah satu maklumat ni. Dia sebenarnya kurang satu maklumat. Kalau ada satu lagi maklumat baru kita boleh dapat. Ni that's why cikgu bagi contoh. Okay, proton dia 6. Okay, kalau 6, elektron kita dah tahu 6. Untuk neutron dengan nukleon dia sepatutnya kena bagi salah satu. So that's why cikgu bagi bilangan neutron. Ini maksudnya dalam soalan dia kurang maklumat. Kalau kat sini cikgu bagi okey lah neutron dia 6, automatik awak dah boleh kira berapa nukleon, nombor nukleon. Maksudnya awak tambahkan 6 tambah 6 jadi 12. Macam tu. So bila awak tulis nanti secara bentuk piawai, okey dekat sini awak akan tuliskan okey bermaksud kat sini okey C dia karbon. Okey atas ni mesti kita tuliskan nombor nukleon yang tadi Cik kata kira 6 tambah 6. So sini 12. Okey bawah dia nombor protonnya kita tuliskan sekejap ni kita tuliskan 6. Ni cikgu tarik sekejap kat sini. Betul? Macam tu.
Okay, boleh Iman? Okay, Boleh, so Iman, Danish, Daniel. Okay, Daniel okay? Tak ada soalan Tak ada. Okay, Danish ada soalan? Tak ada. Kakak ni boleh? Okay, good. Hanan, faham? Okay, Danish tak ada Okay, Hanan? Tak ada. Okay, dah tak ada. Okay, tak apalah. Okay, maksudnya Balkis, Wani, Farhana, Alia, Atira, tak ada Okay, so Alhamdulillah yang mana dah dapat join kelas cikgu hari ni. Okay, so cikgu akan tamatkan sepatutnya 1 jam dah terlebih pula sorry. Dah terlebih, so tak apa, awak buat nanti sambungannya. Okay, so nak buka on camera tak? Tak nak. Tak nak? Tak boleh, saya tak boleh. Saya tak boleh. Memang tak boleh. Tak boleh? Hari ni tak boleh. Okay, last kali on camera. Boleh. Tu John dah on camera? Saya tak boleh, saya tak boleh. Yang tak boleh tak Tak apalah, boleh yang tu. boleh kita on je lah. Okay, okay, yang mana ada? Okay, 1, 2, 3. Tak ada, yang lain tak ada Balik ada. kita balik. Okay, so nanti kalau yang mana tak faham boleh message cikgu bagi tahu yang mana lagi Buka yang dah. Okay? Okay, kita phone. Okay, okay, peace. Okay, 1, 2, 3. Okay, 1, 2, 3. Okay, pelajar. Okay, insyaAllah Alhamdulillah kita tamatkan kelas hari ni. Okay, dalam pukul berapa ni? Pukul 10.57. Okay, nanti cikgu akan cuba upload balik lah video PDPR kita hari ni so nanti kalau ada masalah okay, boleh PM cikgu. Okay, pelajar. Okay, so terima kasih. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Cikgu. Sejahtera. Okay, terima kasih semua. Okay, kita Cikgu. tutup kelas. Bye. Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Salam. Yes, Okay. See you for the next class.